Hari tu Asus ada contact aku, dia cakap dekat aku, Haikal, nak try tak gaming monitor kami? Nanti Haikal buatlah video, best ke tak best, nanti Haikal bagi feedback. Jadi aku pun cakap dekat diorang, hantar je, nanti aku akan try. Dan monitor tu dah sampai dekat sebulan, aku dah guna dekat sebulan. Jadi aku akan share dekat korang review aku tentang monitor ni. Monitor yang aku dapat ni bukanlah bagus sangat, dah lama dah ada dekat pasaran. Tapi ini adalah monitor, salah satu monitor bangsawan, tapi harga dia tak sebangsawan yang betul, tapi dalam kategori bangsawan, sebab dalam 1000 lebih macam tu. Dan monitor yang aku dapat ni adalah Asus TUF VG27A 2K resolution, IPS panel. Jadi apa tunggu lagi? Jom review. Yang aku dapat ni adalah review unit, jadi ada beberapa item yang tak cukup. Pertama sekali korang akan dapat power cord China punya version. Lepas tu adapter dengan power cord untuk Malaysia punya version. Jadi dia punya adapter ni taklah besar sangat, dia punya power adapter ni. Jadi senanglah nak sorok dekat bawah meja bila korang pakai kabel ni. Lepas tu display kabel dalam 1 meter lebih macam tu. Dan last sekali dia punya tapak untuk pasang kita punya monitor. Dia punya tiang dah pasang siap-siap dekat monitor lah. Tapak je asing. Nak pasang dia senang, nanti akan tunjuk cara nak pasang. Pertama sekali betulkan dia punya stand tu. Dan masukkan kita punya tapak tu. Dan skru lah, skru tu dah siap-siap ada dekat tapak, jadi tak perlulah aksesori lain. Design untuk monitor ni tidaklah gaming sangat, dia nampak lebih kepada monitor biasa, bukan monitor gaming. Tapi dia adalah sedikit accent gaming tu. Dekat mana? Pertama dekat tapak dia lah, dia ada red accent sikit dekat tapak monitor ni. Lepas tu dekat belakang monitor ni ada logo Asus TUF. Dekat situ lah yang nampak gamingnya. Dekat tempat lain tiada sebab dia punya design ni simple dan clean. Lepas tu dia punya frame untuk monitor ni tak tebal, tapi kalau ikut tahun 2021 dalam kategori tebal lah, dia orang boleh buat lagi nipis. Tapi kita kena ingat ni adalah bangsawan bajet punya monitor, jadi tak tebal sangat lah, boleh cakap macam tu. Kat bahagian depan terdapatnya logo Asus yang berwarna chrome, jadi dia nampaklah Asus punya branding dekat depan tu. Lepas tu dekat bahagian belakang terdapatnya satu lagi logo Asus yang besar punya dan logo Asus TUF yang aku cakap gaming tadi. Secara keseluruhan design untuk monitor ni aku boleh cakap dia punya design ni simple dan dia punya ketebalan monitor ni pun nipis je, tak tebal sangat. Jadi sesuai lah untuk korang letak tempat-tempat yang sempit. Material pada monitor ni dia menggunakan plastik, 100% plastik, tapi dekat bahagian tiang, dekat bahagian tapak tu dia ada besi lah, frame dekat dalam tu. Dia cuma luaran je menggunakan plastik. Jadi dia punya build quality ni agak kukuh dan lasak jugalah, bukan biasa-biasa. I/O port yang ada dekat monitor ni semuanya berada di bawah. Sebab itulah dia punya design untuk monitor ni dinipis sikit, sebab dia punya I/O port semuanya berada di bawah. Dekat bawah ni terdapatnya power import, 2 HDMI 2.0, lepas tu ada DisplayPort 1.2 dan 1 earphone jack untuk korang pasang korang punya headphone ataupun earphone dekat situ. Menu button untuk monitor ni semuanya berada di bahagian kanan. Dia menggunakan 2 jenis button, satu joystick, satu button yang biasa. Dalam menu ni korang boleh setting dia punya game visual, blue light, color, image, sound, input, system setup dan my favorite untuk preset. Benda yang wajib sebelum aku beli monitor, aku kena pastikan dia punya height ataupun dia punya ketinggian untuk monitor tu boleh di-adjust lah. Dekat sini monitor ni boleh dibuat lah, boleh di-adjust sebab korang boleh naikkan, turunkan dia punya monitor. Lepas tu korang boleh pusing kiri kanan, korang nak adjust dia punya angle. Lepas tu korang boleh adjust dia punya dongak, tunduk tu boleh adjust jugalah. Jadi dekat monitor ni semua benda tu boleh dibuat. Dan satu benda yang agak penting juga, adakah monitor ni support VESA mount? Sebab aku suka pakai stand, monitor stand, sebab senang nak clamp dekat meja, jimat ruang lah. Dekat monitor ni boleh pakai VESA mount. Dia punya size untuk VESA mount adalah 100mm. Sebelum kau pakai VESA mount ni, kau kena cabut dia punya stand lah. Nak cabut dia punya stand ni simple saja. Kau pergi dekat bahagian belakang, buang silikon, penutup silikon untuk skru tu, cabut skru dan masuklah VESA mount size 100mm tu. Ketatkan balik skru dan pasanglah dekat monitor stand. Tak lupa juga monitor ni dah ada built-in speaker. Dia punya sound untuk speaker ni biasa-biasa saja, sekadar ada. Nak kata sedap sangat tu tak, nak kata teruk tu tak, dia sedang-sedang lah. Boleh digunakan kalau kau nak pakai.
Panel untuk monitor ni dia menggunakan IPS panel. Dia punya resolution adalah 2K resolution, bukan 4K, 2K sahaja, dan dia dah support HDR10 dan dia punya refreshing rate dia adalah 165Hz 1 milisecond. Agak responsif untuk main game, tapi bukan untuk gaming saja. Dia boleh juga untuk guna untuk video editing ataupun untuk gambar, untuk edit gambar lah. Sebab apa? Dia punya sRGB dia 99%. Jadi kalau untuk main game pun boleh, untuk buat editing pun boleh, tapi bukan untuk production level editing lah. Ni untuk macam yang home base macam aku ni, editing biasa, bukan production yang kena buat video-video movie tu. Tu kena color accuracy yang lagi tinggi lah. Yang ni untuk kegunaan biasa-biasa content creator macam aku, memang dah accurate lah untuk aku buat. Dan aku dah guna monitor ni untuk video editing menggunakan Premiere Pro. Aku boleh cakap memang dia punya color tu, nak kata tepat 100% tak juga, tapi boleh digunakan lah. Kalau nak sedap lagi, kau hire orang untuk buat calibrate color lah untuk monitor ni, tu lagi bagus lah. Aku tak ada alat untuk calibrate tu. Kalau untuk gaming pula macam mana? Untuk gaming memang best menggunakan monitor ni. Sebab apa? Dia dah support 165Hz. Jadi untuk main game memang sangat responsif. Kalau kau main Valo tu memang smooth gila, tak ada jitter, dan dia dah support G-Sync sekali. Kau boleh enable G-Sync dengan menggunakan Nvidia graphic card. Lepas tu dia ada dua mode special, iaitu LFT Sync, ada satu lagi ELMB ataupun Ultra Low Motion Blur, kalau aku tak silap lah. Aku akan tulis dekat bawah dia punya full akronim ELMB tu. Jadi fungsi dia untuk membuatkan kau punya gambar tu lagi sharp lah, dia tak blur-blur gitu lah kalau kau aktifkan benda ni. Jadi aku akan tunjuk contoh bila aku on dengan turn off lah, kau boleh nilai sendiri macam mana. Image quality yang ada dekat monitor ni aku boleh cakap agak cantik, tapi bergantung kepada profile apa yang korang pakai lah. Macam dekat sini dia panggil game visual, dia tak panggil profile. Macam aku suka pakai racing mode sebab apa? Dia punya colour tu tak pop sangat. Lepas tu dia punya saturation pun just nice lah, dia sedap mata memandang. Macam korang suka yang mana, korang boleh pilih lah. Macam aku suka racing mode. Aku dah cakap monitor ni dah support HDR10. Aku try pakai lah dia punya feature HDR10 tu. Aku try main game yang support HDR ni. Aku main game New Dawn dan aku buat comparison, aktifkan HDR10 dengan tak aktif. Bagi aku tak ada beza sangat. Tapi kalau kau yang pakai konsol, main game menggunakan konsol macam PS4, PS5, kau boleh guna benda ni, feature ni. Aku rasa memang berfungsi gila-gila dekat kau punya konsol lah. Untuk PC tak ada beza sangat lah, kau nilai sendiri. Ni kepada yang nak tahulah adakah monitor ni ada bleeding. Okey, aku dah try, aku dah tutup lampu, aku pasang wallpaper hitam, background hitam, adalah bleeding sikit. Dan dia punya colour hitam tu bukan pure hitam, dia kelabu sikit lah, dia bukan pure black. Dia kelabu-kelabu gitu lah. Tapi dia tak kacau kau punya performance monitor tu. Untuk main game tak ada isu. Feedback aku setelah 1 bulan menggunakan monitor ni, aku boleh cakap aku suka menggunakan monitor ni. Sebab aku tak pernah menggunakan monitor 2K resolution. Aku selalu pakai Full HD saja, 1080p, 144Hz. Tapi bila pakai 2K ni, dia punya rasa tu berbeza. Sebab apa? Dia punya size, dia punya keluasan monitor tu kau rasa lebih besar. Sebab apa? Dia punya ratio tu dah berubah, dia punya size tu dia punya berubah, dia punya ruang pun dah makin besar. Bila aku buat video editing menggunakan Premiere Pro, dia punya timeline, dia punya tempat gambar, tempat video tu, preview tu jadi lebih sedap ditengok lah, jadi besar gitu. Lepas tu gambar tu lebih sharp berbanding 1080p. Sebab apa? Aku ada baca dekat internet, untuk monitor 27 inci paling eloknya korang pilih 2K resolution lah. Tak payah pakai 1080p punya resolution, sebab korang akan nampak pixel pecah-pecah je tu. Jadi aku setuju dengan artikel tu, dan aku dah tengok, oh betul lah, ada beza. Jadi aku rasa nak pakai 2K punya monitor ataupun 4K lah. Sebab aku punya GPU support lah juga. Nak kata tak support tu boleh lah run 2K resolution tu. Jadi aku boleh cakap resolution 2K tu memang best untuk monitor ni. Lepas tu dia punya frame rate, FPS dia untuk main game.
untuk FPS main game tu 165Hz tu bagi aku tak beza sangat sebab aku punya pengalaman menggunakan 144Hz. Bila pakai 165 tu beza dalam 10-20 macam tu tak ada nampak sangat lah, tapi dia punya smooth tu sama dengan apa yang aku rasa dulu lah. Jadi aku enjoy menggunakan monitor ni untuk main game lah. Best lah untuk main game. Lepas tu dia punya sharp ataupun ghosting tak ketara sangat selama aku pakai, tak ketara sangat. Lepas tu dia bahagian jitter pula yang macam sangkut-sangkut tu bila ada buat motion yang laju, sangkut-sangkut tu tak pernah terjadi sebab aku aktifkan G-Sync. Jadi dia tak ada lah jitter-jitter tu. Ni aku try test menggunakan pendulum. Korang tengok G-Sync dengan no G-Sync ada jitter, ada beza. Kau nilai. Kalau kau tengok video pendulum tadi, kau boleh nampak lah kalau aku aktifkan G-Sync dia tak ada lah jitter-jitter tu. Tapi kalau aku tak aktifkan G-Sync tu nampak lah jitter-jitter tu. Jadi kau boleh nampak dekat situ kau kena aktifkan G-Sync. Lepas tu aku overclock kalau nak pakai 165Hz tu. Bila overclock akan berlaku jitter lah. Tapi bila pakai G-Sync tak ada masalah. Dia tak isu. Kalau pakai 144Hz tak aktifkan G-Sync pun tak ada masalah. LMB ni dia punya brightness tu drop sikit lah. Jadi aku jarang pakai, aku just pakai. Aku off lah, aku pakai biasa gitu pun dah sedap dah. Dan dia punya panel, IPS panel, kalau accuracy dia nak kata tepat tu tak tepat macam aku cakap tadi, tak tepat sangat, tapi sesuai lah untuk orang yang bukan fully production level. Okey lah untuk penggunaan aku, untuk content creator macam aku tak ada masalah sebab okey lah untuk editing tu tak lari teruk sangat lah. Kalau break color dia lagi elok. Dari segi build quality monitor ni bagi aku tak ada isu sangat sebab dia punya build quality agak kukuh lah. Standard Asus punya build quality kukuh lah walaupun dia menggunakan material plastik, tapi macam tiang dia, macam dia punya tapak tu luaran je plastik, dalam tu ada besi lah untuk support monitor ni. Jadi okey lah dia punya build quality. Adakah berbaloi untuk korang beli Asus TUF VG27A ni? Aku boleh cakap berbaloi dan tak berbaloi. Sebab apa? Kalau ikut spek memang berbaloi. Dia punya resolution 2K, IPS panel, 165Hz. Lepas tu dia punya build quality agak solid. Best lah untuk main game apa semua, untuk video editing pun best. Tapi dari segi harga dia sedikit mahal lah. Sebab apa? Dia punya harga RM1,605. Dia punya harga tu level bangsawan punya level. Macam kita yang, macam aku lah, bukan kita lah, macam aku yang rakyat marhai ni aku akan fikir 2-3 kali lah. Tapi kalau ikut spek, aku ada duit extra, aku akan beli monitor ni aku. Sebab dekat luar sana adalah alternatif yang lebih murah. Tapi itu semua brand daripada China. Yang ni brand Asus dah terkenal, dah lama ada dekat pasaran. Warranty pun dalam pasaran, dalam lokal juga, tak perlu nak hantar dekat luar China apa semua tu kan. Yang ni dekat lokal je. Jadi macam berbaloi lah, senang cerita berbaloi. Tapi kalau ada duit extra lah, macam aku ada duit extra aku beli monitor ni. Kalau aku tak ada duit extra aku beli monitor Full HD saja. Yang macam 2K ni best. Sekarang ni aku tengah terhasut nak beli ni. Itulah perkongsian video pada kali ini. Komen dekat bawah adakah berbaloi tak berbaloi. Bagi aku berbaloi, tapi aku ni kan marhang, jadi nak fikir-fikir dulu nak beli tu. Jadi terima kasih kerana sudi menonton, dan aku nak ucapkan terima kasih kepada Asus kerana sudi hantar monitor ni untuk aku review dan aku pakai selama sebulan. Terima kasih Asus. Bye bye.